Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Kanisa Najwa binti Kamar Zaman dengan nombor matrik 300,000. Saya merupakan pelajar semester 1 di UUM dan merupakan ketua bagi kumpulan A12. Adik kumpulan saya terdiri daripada 4 orang iaitu Nur Eliana Natasha, Nur Adlina dan Tan Ruyin. Dua tajuk telah kami sepakat untuk bagi menyiapkan tugasan kumpulan ialah pemerhatian set peranan sebagai seorang pelajar dan interaksi sosial melalui corak kerjasama. Sebab kami memilih konsep peranan sebagai seorang pelajar kerana ingin mengetahui tanggungjawab, harapan dan hala tuju yang telah ditetapkan dalam diri mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana peranan seorang pelajar amatlah penting untuk meningkatkan jati diri mereka agar lebih berjaya dalam kehidupan dan boleh menjadi salah seorang yang akan membangunkan negara pada masa akan datang. Selain itu, kami ingin mengkaji mengenai set peranan sebagai seorang pelajar dengan lebih terperinci agar dapat memperkenalkan dan menyebarkan idea serta ilmu baharu tentang peranan pelajar yang wajib dipatuhi oleh setiap pelajar dengan lebih meluas. Selain itu, sebab utama kami memilih konsep interaksi sosial melalui corak kerjasama adalah untuk memahami dengan lebih terperinci cara seseorang individu saling berinteraksi antara satu sama lain dan cara mereka bekerjasama dalam satu situasi. Kerjasama merupakan elemen yang penting dalam kehidupan manusia kerana ia akan memudahkan seseorang untuk melaksanakan sesuatu perkara. Dua konsep yang dipilih ini sangat relevan dengan perspektif sosiologi. Bagi tajuk yang pertama yang kami pilih iaitu set peranan sebagai seorang pelajar bertepatan dengan perspektif sosiologi kerana pendidikan merupakan salah satu institusi utama yang memainkan peranan penting dalam membina personaliti seseorang individu. Sebagaimana yang kita tahu, setiap manusia mempunyai personaliti yang unik dan berbeza. Hal ini juga dapat dibuktikan apabila pelajar yang mengambil berat dalam pendidikan selalunya mempunyai masa hadapan yang cerah dan berjaya dalam kehidupan mereka. Interaksi sosial melalui corak kerjasama merupakan perkara yang sangat relevan dengan perspektif sosiologi. Hal ini kerana interaksi sosial yang melibatkan kerjasama dapat dilihat dalam kalangan ahli kumpulan yang sedang menyiapkan tugasan berkumpulan agar dapat dihantar pada masa yang telah ditetapkan oleh pensyarah mereka. Selain itu juga, corak kerjasama juga dapat dilihat dalam bidang sukan iaitu ahli kumpulan saling memberi semangat demi mencapai kemenangan. Perkara ini seiring dengan perspektif sosiologi interaksi simbolik yang biasanya diaplikasikan demi memenuhi objektif yang ingin dicapai. Peranan dimainkan oleh pelajar ini dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka. Hal ini kerana dengan adanya pendidikan yang tinggi boleh membangunkan masa depan mereka menjadi lebih baik berbanding kehidupan sebelumnya kerana mereka telah memperoleh pengetahuan dan kemahiran baru dengan lebih mendalam. Peranan pelajar ini juga boleh mengembangkan lagi kemahiran dalam diri mereka dengan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti dianjurkan oleh pihak kelab atau universiti. Bukan itu saja, pelajar yang berjaya dalam sektor pendidikan juga boleh menyebabkan mereka mempunyai peluang untuk memilih kerja yang mereka inginkan atau yang mereka minati. Peranan pelajar juga boleh menyebabkan mereka lebih berkembang menjadi seorang yang lebih profesional dalam membuat sesuatu perkara seperti dapat membuat keputusan dengan lebih baik dan dapat menguruskan jadual dengan masa yang lebih efisien. Ianya sekaligus dapat membangunkan kemahiran kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berikut merupakan contoh gambar peranan pelajar yang telah kami kaji. Antaranya ialah pelajar menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak kelab. Manakala gambar kedua ialah pelajar menyertai pertandingan dan telah memperoleh kemenangan dalam pertandingan debat tersebut. Dengan adanya konsep interaksi sosial dan corak kerjasama dalam setiap individu boleh meningkatkan kemahiran pengetahuan dan kemahiran sosial dalam diri mereka. Hal ini kerana dengan adanya interaksi dan kerjasama di setiap individu dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan sekaligus boleh menyebabkan mereka saling bertukar idea, pandangan dan pengetahuan yang ada dalam diri mereka. Melalui pertukaran idea tersebut, sesuatu masalah dapat diselesaikan dengan lebih efektif kerana adanya kemahiran dari pelbagai individu. Dengan sedemikian, sesuatu tugasan dapat diselesaikan dengan pantas kerana ada perkongsian idea antara satu sama lain. Perkara tersebut boleh menyebabkan mereka meraih kejayaan dengan adanya sikap kerjasama dalam memberi idea dan pengetahuan untuk mencapai sesuatu matlamat.
Berikut merupakan interaksi sosial melalui corak kerjasama, iaitu pelajar saling memberi idea antara satu sama lain untuk menyiapkan tugasan dengan lebih mudah kerana adanya pengetahuan yang pelbagai. Gambar kedua, terdapat satu pasukan yang saling memberi semangat untuk mencapai kemenangan. Berikut merupakan rujukan yang telah kami gunakan. Sekarang kita akan masuk kepada bahagian kedua, di mana bahagian kedua setiap ahli kumpulan terdiri daripada saya sendiri, iaitu Tan Lu Ying, Nazwa, Iliana dan Adlina, telah diwajibkan untuk memberikan refleksi tentang kelebihan atau kekurangan dalam memahami realiti berdasarkan pengalaman masing-masing apabila melakukan aktiviti tugasan kali ini. Jadi, jom kita dengar pendapat masing-masing. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Adlina Izzati binti Nasri. Nombor matrik saya ialah 299937. Melalui tugasan berkaitan peranan pelajar ini, saya dapat mengetahui bahawa menjadi seorang pelajar tidaklah mudah kerana kita perlu mengorbankan banyak perkara dalam kehidupan, terutamanya dari segi masa, tenaga dan wang. Selain itu, dengan adanya pendidikan, pelajar dapat memenuhi keperluan diri, keluarga dan juga masyarakat. Seterusnya, dengan adanya interaksi sosial dari corak kerjasama, ianya membuatkan sesuatu matlamat yang telah ditetapkan dalam sesebuah kumpulan tersebut boleh dicapai dengan mudah. Salam sejahtera Doktor. Nama saya Tan Lu Ying dan nombor matrik saya ialah 299950. Terdapat refleksi negatif apabila melaksanakan aktiviti tugasan ini, iaitu perselisihan fahaman berlaku antara ketua kumpulan dengan ahli kumpulan apabila sedang menyiapkan tugasan ini. Hal ini dikatakan demikian kerana ahli kumpulan mempunyai pandangan idea dan fikiran yang berbeza-beza bagi menyediakan slide pembentangan dan merakam video tersebut. Bukan itu sahaja, terdapat juga refleksi positif, iaitu lebih memahami teori-teori dalam perspektif sosiologi ini. Sebagai contohnya, saya telah mengetahui dan mempelajari dengan lebih lanjut mengenai dengan teori interaksi sosial dalam kalangan pelajar. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Refleksi ketiga yang kami dapati selepas menyelesaikan tugasan ini ialah timbul beberapa masalah yang tidak dijangka. Antara masalah ini ialah kami menghadapi sedikit salah faham dan pencanggahan idea semasa membuat keputusan untuk menyediakan skrip dalam bahagian yang tertentu. Pada pendapat saya, hal ini perkara normal kerana setiap individu adalah unik dan mempunyai cita rasa yang berbeza. Namun begitu, masalah itu dapat diselesaikan juga pada akhirnya apabila kami mendapat kata sepakat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi pendapat saya pula, di setiap kebaikan pasti adanya keburukan. Justeru, antara keburukan yang saya peroleh mengikut perspektif sosiologi berdasarkan pengalaman diri saya sendiri ketika melakukan tugasan ini ialah adanya perbezaan pendapat yang berlebihan mengenai pemerhatian yang dikaji oleh kami. Memang bagus untuk bertukar-tukar pendapat dalam membuat tugasan berkumpulan. Namun, jika perbezaan pendapat berlebihan, ianya akan mengakibatkan tiada persetujuan yang dapat dicapai. Hal ini akan menyebabkan timbulnya masalah yang banyak dalam memberikan idea masing-masing untuk terus bekerjasama dalam menyiapkan tugasan ini. Antaranya, ada yang menganggap bahawasanya interaksi sosial daripada corak kerjasama tidak ditakdirkan dengan betul, dan ada juga yang menganggap bahawasanya set peranan yang dikaji oleh kami tidak betul juga. Dan ada juga yang menganggap bahawasanya kami melakukan petani secara salah.
Tetapi percayalah, setiap masalah mesti ada jalan penyelesaiannya. Begitulah kami berkompromi antara satu sama lain untuk menyelesaikan masalah di antara kami. Sekian itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Segala kekhilafan yang terbalik di video pembentangan kami, maafkan kami kerana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.